Sebab aku memang direct je bang. Aku tak ada pengecan punya kan. Aku just buat apa yang aku melihat. Tapi kalau jangan kau, aku akan buat benda-benda macam tu. Kau pergi research lah, pergi berkawan dengan Mamat Rempit dan tu. Kawan. Dia macam masa budak rap kan, novel budak rap aku kan. Itu pun sebab aku buat dan aku duduk dengan dia bang. Itu kumpulan Shade. Ingat Shade? Tahu. Itu semua aku duduk dengan dia 6 bulan bang, duduk dekat Central Market tu buat tentang. Dan diorang tu, aku punya satu novel launching dekat JB, diorang ikut aku pasal bagi diorang menari-menari je. Lepas tu masa satu kes dekat mana tak, aku panggil diorang untuk buat aku punya launching. Siapa sudah nampak dia punya bakat, itu yang diorang buat acapella tu. Yang Wan semua kau tanya Wan, kalau Wan kau tengok aku, kau ingat aku Wan Nazri semua tu kan, geng-geng Syed tu bermula dengan ikut aku, lepak dengan dia orang. Aku anggap dia macam adik-adik aku, sebab aku nak tahu cerita pasal dia orang, pasal rap ni, pasal masa tu dia orang yang bagi aku feedback. Cuba bang macam ni, bang macam ni, macam ni. Sampai last kali, wang kau orang nak jadi artis cakap. Kau pergi tanya dia orang. Ini adalah banyak benda yang aku lalui dalam kehidupan aku. Aku kena pergi jumpa orang, buat cerita-cerita macam ni semua aku akan kaji daripada kehidupan kawan-kawan, pada orang. Sebab tu bagi aku, bila kita menulis macam kau punya jawapan aku sebenarnya panjang tu. Bila kau ada writer's block ni, sebenarnya kau kena plan. Baru kau tulis lebih daripada kau duduk. Tak boleh datang bang. Idea tu bukan kita boleh nampak pada langit, tak. You have to do. Kau kena buka mata ke dan melihat apa yang tu. Sebab tu kalau kau buat macam travel lodge misalnya kata kan, kisah-kisah pengembaraan kan, you have to go to the place. Kau kena pergi tempat tu, kau bayangkan, baru sedap cerita dia. Kau boleh imagine ke cerita macam mana apa berlaku dekat apa Nicaragua ke benda kan. Unless kau pergi dan tengok, kau feel, kau boleh cerita kepada orang keadaan panas lah, sejuk kat sini. Sama macam novel. So start kau nak buat satu benda ni, kau start dengan hierarki. Tulis apa yang kau tahu. Make sure kau ada kat event. Buat, yes. At least kau tahulah. Macam contohnya bila kita nak describe tentang macam mana cancer survivor misalnya katakan, kau kena tengok keadaan dia orang macam mana. Dia punya kau tak boleh just imagine je bang. Kau kena pernah menyaksikan. Kau menyaksikan dan sebagainya lah. Tapi sekarang dah senang, kita tengok kat YouTube pun dah anything settle. Sebab tu aku dah tak nak tulis novel dah, sebab orang feel lagi tengok YouTube bang kan. Google ni semua everything ada dah. Kalau dulu novel ni orang tak boleh bang. Kadang-kadang tentang aku suka buat cerita overseas misalnya kata kan. Cerita aku describe tentang kota London ke masa tu kan, tak ramai orang boleh pergi, tak ramai orang tengok, tak ada dalam YouTube, kat TV pun jarang keluar. Kau sendiri kena pergi sana pergi dan dah describe. Bila orang datang, wah, sama lah macam yang dia tulis. Ini satu cerita lagi. Ada satu budak abroad, dia belajar dekat sana. Dia cakap, Abang Dia, terima kasih, saya sampai saja, saya ada peluang, saya terus pergi kat Trafalgar Square cari abang punya yang patung singa yang abang kata duduk tu. Besar rupanya. Saya ingatkan patung singa kecil. So aku rasa macam, ya Allah, aku feel so proud tau. Ada budak yang dia kata saya mau besar dengan novel, dan bila saya berpeluang belajar dekat UK, saya pergi kat Trafalgar Square cari patung singa yang abang describe, sebab tak ada gambar, tak ada apa bang. Besar rupanya dia kata. Dia duduk dan ambil gambar, hantar kat aku kat postcard bang. Aku rasa macam best touch, betul. Kehidupan aku telah menyentuh kehidupan orang lain. Dan orang akan pergi, dia cari apa yang dia baca tu. Dan benda itu dia rasai secara betul, dia dapat rasakan. Wah, in life dia dapat rasakan. So banyak benda-benda yang aku rasa pengalaman yang seronok lah sebenarnya. Bila menulis ni, kita membuatkan orang gembira, kadang-kadang orang tersentuh dengan apa yang kita cuba sampaikan. Rasa untuk almost 30 tahun aku menulis ni kan, aku rasa is a optimum lah. Aku dah sampai ke puncak yang aku rasa kepuasan dah. Sebab tu bila aku ambil keputusan, bila aku berhenti, dan aku hanya melihat daripada jauh tentang senario publishing hari ini dengan penulis-penulis hari ini, aku ada dua benda yang aku rasa lah. Pertama, penulis-penulis hari ini bertuah.
bahawasanya sebab dia orang dah melalui zaman yang mudah, zaman yang kita tak perlu jaja nak pergi penetrate publishing distributor dan kedai buku untuk jual buku. Dia orang dah ada pentas yang mudah. Lepas tu cara promosi pun dengan cara yang sekarang lah kan, WhatsApp lah, Facebook, orang dah banyak cara. Lepas tu novel-novel yang mana dah diadaptasi kan tu, sekarang kau boleh sekelip mata jadi popular dengan novel kau yang ditayangkan dekat drama-drama. Jadi peluang diorang ni banyak sebenarnya. Hanya set news ni ialah dengan teknologi apa yang ada hari ini, dengan telefon, handphone dan sebagainya, secara perlahan telah membunuh penulis-penulis yang menulis secara ortodok secara ialah penulis yang membuat season lama masih menulis. Just imagine lah, kau bagi satu novel yang hanya ada tulisan bang, budak-budak saya malah lah nak baca kan, dia orang lagi suka kat phone. Boleh nampak even short stories kan. Jadi sebenarnya aku selalu pesan dekat aku, last bengkel aku dulu, aku cakap dekat dia, korang masih boleh lagi jadi pengkarya, masih boleh lagi jadi penulis, tetapi ubah cara korang berkarya, ubah cara korang menulis. Macam kau lah, kau interview aku sekarang. Kalau dulu kau bawa pen kan, tanya dia ada apa ni, kau tulis, lepas tu minggu depan nak tunggu artikel kau keluar. Sekarang just live. Kalau kau nak hari ni, kau tekan live button, dah keluar hari ni. Kau boleh buat live streaming dan sebagainya. Buat kerja yang sama, still interviewing orang dan sebagainya. Sama juga macam menulis. Kau boleh buat penulisan dari bagi short film yang kau buat pun dengan phone. So aku tengok sekarang budak-budak punya idea gila-gila bang. Bagus. Dan aku respect. Dan aku mengagumi budak-budak sekarang ni. Tengok dia orang boleh buat short stories lah, dia orang boleh buat macam-macam benda bang. Dan aku kagum. Dan bagi aku adalah masa untuk aku meninggalkan segala apa yang aku kecapi dulu, dunia-dunia yang aku rasa glamour aku sebenarnya. Dan aku terpaksa bahawa aku terpaksa bagi laluan kepada generasi baru ni. Cara diorang berkarya dah lain, cara diorang berkarya dah superb dah. Even diorang nak buat satu benda yang diorang kata untuk menyampaikan kepada masyarakat pun, cara diorang pun dah cantik dah bang. Sebab diorang akan menggunakan audio dan visual. Dan kau rasa kau tak ada tempat dalam suasana sekarang? Susah. Sebab pertama penguasaan gadget lah, penguasaan teknologi. Macam apa yang kau tengok, aku tengok tadi, lain macam punya setting ni kan. Ini bukan main-main ni. Kau cakap kau main ciput-ciput ni, bukan ciput ni kan. Bagi akulah bermaksud korang sudah meninggalkan aku 10 atau 20 langkah ke depan. Jadi aku melihat benda ini sebagai satu pembaharuan yang aku rasa budak-budak sekarang ni, kalau yang bayi-bayi aku umur 19-20 sekarang ni, diorang kalau nak buat lagi hebat pada aku, you can go anytime. Kau boleh berkarya dengan cara yang lebih moden dah. Anda yang belum subscribe lagi, saya harap sudilah hendaknya anda subscribe agar menjadi pendorong untuk saya meneruskan menjalinkan hubungan rambang. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah pengalaman yang mendewasakan. Jeng jeng jeng. Ingat, menjalinkan hubungan rambang. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah Ingat, menjalinkan hubungan rambang. Ingat, hubungan rambang adalah asas kepada kedewasaan.